والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم غفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع نور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, dan juga Tuan Zainuddin, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita masih lagi diizinkan Allah untuk terus hidup. Mudah-mudahan saki baki umur kita ini akan kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin untuk mengerjakan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Kerana kita dah dilatih di Tuhan. Dekat sebulan dah dilatih di Tuhan. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Hari ini dah hari yang ke-22. 7 hari lagi tamat latihan kita. Agak-agak udah ke belum kita menjadi orang yang bertakwa? Kalau belum, ngapa? Berapa tahun dah kita lalui proses macam ni? Tengok umur masing-masing lah. Patutnya kita ni bukan saja menjadi orang yang dah bertakwa, jadi wali lah. Setiap tahun dilatih kita. Setahun sebulan, setahun sebulan, setahun sebulan. Latihan tu pula bukan latihan separuh masa, full time. Sampai kita bangun tidur sampai kita tidur balik. Dilatih kita dengan banyak sembahyang. Dilatih kita dengan banyak baca Quran. Dilatih kita supaya bersabar. Dilatih kita dengan banyak selawat. Dilatih kita dengan banyak zikir. Dilatih kita melawan hawa nafsu. Jadi hebat, banyak latihan-latihan itu. Maknanya kita dah tak ada lagi sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang keji itu dah tak ada. Kerana kita dah dilatih. Setahun sebulan, setahun sebulan, setahun sebulan. Tidak tahu tu. Kalau umurnya dah 60, berapa tahun dah melalui latihan-latihan yang Allah datangkan. Kalau 15 tahun zaman huru-hara tu. Dah berapa tahun? 45 tahun. Dia dah menjadi orang-orang yang bertakwa atau latihan-latihan ketakwaan itu dilalui olehnya. 45 kali. 40 tangga ketakwaan telah dilalui olehnya. Artinya memang dah menjadi bertakwa lah. Kalau belum juga, apa sebab? Ada sebabnya. Mungkin perkara-perkara yang kita laku juga tak sedar dia melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu tidak berkesan. Sebab puasa ni ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil puasa awam. Puasa orang biasa. Puasa awam dapat apa? Lapar dengan dahaga aja. Kerana yang dia buat hanya tak makan, tak minum. Tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia hatinya tak dijaga. Sifat-sifat mazmumah tidak ditinggalkannya. Contohnya puasa awam namanya. Yang kedua puasa hawas. Puasa hawas itu artinya apa? Di samping dia menjaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, dia jaga juga anggota yang 7 yang ada pada dia. Allah anugerahkan anggota yang 7 tu. Apa anggota 7? Yang pertama mata. Yang kedua telinga. Yang ketiga lidah. Yang keempat tangan. Yang kelima kaki. Yang keenam perut, yang ketujuh kemaluan. 7 anggota tidak jaga, tak melakukan dosa. Mata tak berdosa, telinga tak berdosa, lidah tak berdosa, tangan tak berdosa, kaki tak berdosa, perut tak berdosa, kemaluan pun tidak berdosa. Itu puasa hawas. Puasa hawas itu puasa yang terpilih. Lagi baik daripada puasa hawas, dipanggil puasa khawasul khawas. Yang terpilih dari yang terpilih.
Ini yang dibagi. Di samping dia menjaga perkara yang membatalkan puasa, juga menjaga anggota-anggota yang 7 belum melakukan dosa. Dia pelihara juga hati dia. Dia hilang. Sifat-sifat yang boleh membatalkan puasa itu dia hilang. Hati dipelihara. Tak ada lagi sifat hasad dengki. Tak ada lagi sifat ujub. Tak ada lagi sifat takabur. Tak ada lagi sifat riak. Sebaliknya digantikan pula dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang terpuji. Dia gantikannya dengan syukur. Dia gantikannya dengan taubat. Dia gantikannya dengan ikhlas. Dia gantikannya dengan tawaddu' dan sebagainya. Itu namanya khawasul khawas. Kalau dapatnya ini, barulah dia tu dilatih, terlatih, berjaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena Ramadan ni Allah datang kepada kita semata-mata nak menjadi orang yang bertakwa. Apa kata Allah di ujung ayatnya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Apa saja yang disuruh dia buat. Yang wajib dia buat, yang sunat dia buat. Yang dilarang semua dia tinggalkannya. Yang haram ditinggalkannya, yang makruh ditinggalkannya juga. Yang harus dijadikannya ibadah. Benda yang harus jadi ibadah. Tidur jadi ibadah, menguap jadi ibadah, bosin jadi ibadah. Berbuka puasa jadi ibadah, makan minum semua jadi ibadah belaka. Itu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Bila bertakwa baru ada jaminan keselamatan dari Allah. Allah jamin selamat dia dunia dan juga dia akhirat. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Sayangnya Tuhan dan kita. Dilatih kita. Tiap-tiap tahun tu, setahun sebulan, setahun sebulan, setahun sebulan. Kalau tidak juga menjadi orang takwa, ada yang tak kena. Ada yang salah, ada yang silap. Kena kita menjadikan diri kita ni orang bertakwa. Baru sempurna, baru dapat keselamatan. Ada jaminan dari Tuhan. Keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Allah jamin. Apa kata Allah? Wallahu waliyul muttaqin. Allah membela kepada mereka-mereka yang bertakwa. Allah bela. Allah pelihara. Rezeki orang takwa pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Ini semua orang hafal ayat ni. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kata Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dari sebarang masalah dia. Allah selesaikan masalahnya. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datang. Itu kalau dia bertakwa. Ada rezeki bagi Tuhan. Di dunia. Di akhirat Allah jamin juga. Apa kata Allah? Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu sentiasa berada di makam yang selamat, kedudukan yang selamat, pangkat yang selamat. Di mana selamatnya? Fi jannatin wa uyun, dalam syurga. Yang terdapat air yang berpancutan. Dalam syurga mana ada risau, mana ada bimbang, mana ada sedih, mana ada menyesal, mana ada marah. No aja di syurga. Itu untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita ni masuk dalam golongan orang yang bertakwa. Tapi kena berkorban dalam dunia ni. Korbankan masa, korbankan harta, korbankan ilmu, pengetahuan, korban kesenangan kerana nak mencari nikmat di akhirat, nikmat di syurga. Nikmat di syurga tu Allah sediakan berapa peratus lagi?
99%. Yang kita berebut di dunia ni berapa peratus? Hanya ada 1%. Jadi orang yang cerdik, orang yang reti, dia akan mengutamakan yang 99% tu berbanding dengan yang 1% ni. Baik. Jadi mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Dekat nak kaya ni. Lagi 7 hari raya lah. Ada udah ada baju baru pada. Kasut baru dah ada. Udah pergi ke pasar raya. Beli baju baru, beli kasut baru, beli stokin baru. Tak ada? Belum lagi? Saya dah ada baju baru. Pakai baju lama ni Ustaz. Sebelum tak habis esok kena soal nak pakai dia kan. Pakai zaman ada. Saya dah ada baju baru. Ada Omar tu. Berapa dah Ustaz? Berapa dah? Bukan saya beli. Ada orang post. Tahu dari mana? Dari Finland. Cuma belum pakai lagi. Pakailah raya Ustaz. Pakailah raya. Mudah-mudahan raya tu pakai lah. Kalau panjang umur sampai raya. Baik. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kerana dah dilatih Allah Ta'ala. Sebulan lamanya. Full time. Intensif. Daripada bangun tidur sampai kita tidur balik. Ada aja latihan-latihan ke arah ketakwaan. Baik, untuk pagi ini kita sambung pengajian kita. Masih lagi membicarakan tentang ayat-ayat ada berkaitan dengan akhirat. Yang penting di akhirat. Untuk pagi ini kita baca surah namanya Al-Adiyah. Ya. Betul? Surah Al-Adiyah. Surah itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha. Fal-muriyati qadha. Fa'asarna bihi fal-mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'an. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Wa khussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Kena baca betul-betul ya. Tenang baca depan-depan murid-murid. Tuan Haji Rangi ni. Dia pernah ngaji tajwid. Tahun-tahun dah. Malam ada tak kelas? Ada. Alhamdulillah. Jadi kena baca betul-betul. Baik, apa artinya? Mula-mula kita baca apa? Yang pertama. Wal 'adiyati dhabha. Artinya apa? Perhatikanlah yang berlari. Berlari. Termengah-mengah. Yang berlari termengah-mengah. Iaitu kuda. Kuda apa? Kuda hinggapan. Itu kuda perang. Lari laju mengah-mengah ada. Bunyi apa? Agak mengah. Perhatikan, kuda perang. Orang zaman dulu perang pakai kuda. Sekarang ni orang perang pakai apa? Pakai roket. Pakai kereta kebal. Dulu pakai pedang. Pakai panah. Pakai tombak. Pakai lembing.
Sekarang ni mana orang pakai lagi itu, orang sekarang ni pakai dari jauh dah. Dari jauh dah dia rifle. Rifle tu ada pula apa? Ada pula kopong. Dari 2 batu boleh tembak dah. Ada mereka yang panggil sharpshooter. Sharpshooter tu lah, penembak tepat. Tak nampak orangnya, seluruh dah peluru sampai ke kepala aja. Itu yang berlaku sekarang ni. Zaman dulu kena bertempur depan-depan, 1 to 1. Sebab itu ada kuda perang. Bila perang, termasuk kuda. Tapi kemenangan peperangan bukan mesti bergantung kepada kelengkapan senjata, ya kan? Apa kata Tuhan? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kam min fi'atin qalilatin, berapa ramai kumpulan-kumpulan yang sedikit. Ghalabat fi'atan katsiratan. Mengalahkan kumpulan-kumpulan yang ramai biiznillah. Kam min fi'atin kam min fi'atin qalilatin qalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai kumpulan-kumpulan yang sedikit mengalahkan kumpulan-kumpulan yang ramai. Macam perang Badar. Perang Badar, tentera Islam ada berapa? 313 orang. Melawan dengan tentera-tentera kufar berapa? 1000 lebih. Maknanya seorang melawan lebih 3 orang. 1 lawan 3. Orang tu bukan main bola. Ini perang, main bunuh-bunuh. Bukan main pun, berbunuh-bunuhan. Tapi dengan izin Allah menang tentera Islam. Termasuk yang terbunuh ketua orang-orang yang menentang Islam. Siapa namanya? Amru bin Hisham. Siapa? Abu Jahal. Terkenal dengan gelaran Abu Jahal. Dia pun mati. Orang Islam yang mati 14 orang yang syahid. 14 orang saja syahid. Sedangkan orang kafir tu mati 70 orang mati. Ditawan pula 70 orang. Sebelum itu kuda orang kafir tu dekat 70 ekor. Kuda aja 100 ekor saja terserap. Kuda aja 100 ekor. Kuda orang Islam ada 2 ekor aja. Untanya ada berapa belas ekor, itu aja. Tapi kemenangan itu siapa menentukannya? Allah yang menentukannya, ya. Kalau Allah kata menang tu walaupun sedikit. Dan ramai pula sahabat-sahabat yang nampak malaikat-malaikat pakai jubah hijau. Meluru ke arah tentera-tentera kufar itu. Itu dah. Kalau Allah nak bagi menang tu. Macam yang berlaku sekarang ni lah. Kalau ikut otak kita, tak sampai sejam habis lah kan orang-orang Palestin tu. Tapi tengok dengan senjata Israel macam mana? Dengan bomnya, dengan roketnya, dengan penembaknya, dengan kereta kebelnya. Tapi dah berapa lama dah berperangnya? Dah setahun dah lebih. Dah dekat setahun dah. Tapi orang Palestin masih ada lagi. Kenapa? Kerana mereka dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang cuba untuk menghapuskan orang Palestin tu. Di bom tu kanak-kanak yang mati tu, kanak-kanak macam mana? Perempuan yang mati, kanak-kanak yang mati.
Tentera Hamas? Tak ada. Ustaz sebut pasal Palestin, Ustaz. Kita nak berdoa supaya Netanyahu mati cepat. Dia sakit. Dosa ke kita? Berdoa. Bagi dia mati sebab kejahatan dia. Nak mati syahid. Doa apa? Supaya dia mati cepat. Netanyahu. Ada itu lah namanya qunut nazilah tu. Ya Allah, kami letakkan senjata kami pada tengkuk mereka-mereka. Berarti apa? Bila letak ke tengkuk tu apa gunanya? Gosok-gosok itu je. Apa? Sembelih lah. Nah, dan kami minta lindung daripada kejahatan mereka itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzuka min syururihim. Itu doa kita tu. Itu gunanya. Itu perang sekarang ni. Tak menang-menang. Kalau ikut otak, kalau ikut akal kita, dah ranap dah tentera-tentera Islam ni. Tapi masih lagi apa? Masih lagi bertahan mereka ni. Masih lagi ada. Hamas masih lagi berjuang lagi. Mereka berlindung di dalam terowong. Datang orang Yahudi. Mereka datangkan air laut tu, masuk dalam terowong tu. Biar dia lemah dalam terowong tu. Patutnya dah lemah lah. Tapi tak juga, ada jalan keluar mereka tu. Air tu ada mengalir keluar. Tak ada lemah mereka tu ya. Sampai bila berlaku, wallahu alam, tak tahu ya. Tapi masih belum lagi terhapus kaum pihak Palestin tu, orang Islam di Palestin tu. Itulah hebatnya. Allah yang menentukannya. Yang pertama tadi, perhatikanlah yang berlari termengah-mengah, iaitu kuda tunggangan yang menerbitkan api. Kuda itu menerbitkan api dalam mana? Kaki ni. Kaki kuda tu ada tak besi, ladam dia tu ya. Jadi bila besi itu kena pada batu, apa jadi? Kociklah apinya, itu yang memocikkan api-api daripada kaki tu. Kuda perang. Kuda perang jalan ke berambat? Berlari je lah. Bila kena tu, terpotik api-apinya. Itu kuda perang ya. Yang memercikkan api dan kukunya bila menyentuh batu-batu di musim panas. Jadi selalu perang musim panas. Di negara Arab tu kebanyakannya panas. Sepanjang masa kebanyakan panas saja. Ada masa sejuk tapi selalunya perang musim panas lah. Jadi mengeluarkan bunga-bunga api yang terpocik pada kaki-kaki kuda tu. Yang ketiga, yang menyerang waktu subuh. Menyerang waktu subuh. Fal mughirati subha. Dia menyerang pada waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Selalunya waktu subuh tu sejuk. Tak panas. Matahari belum keluar lagi ya. Baru nak keluar. Kalau keluar pun tak begitu panas lagi. Sebab waktu subuh tu paling baik untuk perang. Yang menyerang di waktu subuh. Yang menimbulkan debu sekalipun masih subuh. Kuda tu lari. Terbanglah debu tu daripada kaki tu. Tahu debu? Bila kena jalan tu, kuda tu, naiklah debu tu. Fa asarna bihi naqa. Ketika itu keluar debu-debu daripada kaki kuda tu. Kerana berlari-lari walaupun belum panas lagi. Patutnya panas baru ada debu je kan. Subuh tu tanah tu masih lagi apa? Masih lagi kejap di situ. Lekat di situ. Tapi bila kena kaki kuda, berdebu dia jadi. Patutnya tengah hari lah baru dia keluar debu. Ini dah pagi dia dah keluar debu. Fa asarna bihi naqa.
Kemudian apa lagi arti? Yang menimbulkan debu walaupun waktu subuh ya tadi tu yang keempat. Yang kelima, yang lantas menyerbu ke tengah-tengah pasukan musuh. Ya. Di tengah-tengah. Itu yang keberapa? Yang kelima ya. Yang lantas menyerbu ke tengah-tengah pasukan musuh. Fawasatna bihi jamaah. Jamaah itu kumpulan-kumpulan musuh. Jami'an. Ya. Menyerbu kepada kumpulan-kumpulan musuh. Dalam keadaan debu-debu tu. Tu orang perang, keadaan suasana perang. Kita kata. Allah gambar semua tu. Yang keenam. Sesungguhnya manusia tak suka berterima kasih kepada Tuhannya. Itu yang keenam. Ya. Innal insana li rabbih lakanud. Artinya lupa aja dengan nikmat Tuhan. Tak ingat langsung. Sedangkan Allah bagi dia nikmat. Allah bagi dia mata boleh tengok. Allah bagi dia telinga boleh dengar. Allah bagi dia kaki boleh berjalan. Allah bagi dia perut boleh menerima makanan. Ya? Tapi dia lupa. Tak teringat. Tak ada berterima kasih kepada Tuhan. Lepas makan pun tak sebut Alhamdulillah. Ya? Nak tidur pun tak ada. Bangkit atau tidur. Pasti apa? Puji Tuhan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tapi berapa orang yang baca doa begitu? Perempuan baca lah. Orang lain? Ada tak manusia yang tak ingatkan Tuhan ketika tidur? Bangkit atau tidur? Ada tak? Ingat kan nak makan apa? Tambah orang kafir. Mana dia ingatkan Tuhan? Mana dia syukur dengan Allah bangkit atau tidur? Nah, dia ingat apa? Lepas ni nak buat apa? Nak berniaga? Nak jual mana? Laku ke tak laku barang jualan aku ni? Dia kira nak dunia aja. Sedangkan dunia ni hanya ada berapa peratus? 1% saja. Berbanding dengan akhirat 99% lagi. Tapi manusia mahu itu. Itu namanya insan. Insan tu artinya lupa. Selalu lupa aja. Manusia itu insan lah. Lupa aja. Dia lupa kejadian dia macam mana. Daripada air yang hina. Kemudian jadi darah yang beku. Kemudian menjadi segumpal daging. Kemudian lagi apa? Ditiup roh. Mula-mula apa tak lalu. Berjalan tak lalu. Berambat tak lalu. Bercakap tak tahu. Mata aja dapat nampak yang dekat-dekat aja. Kemudian lama-kelamaan, makin lama makin bijak, makin lama makin bagus, makin lama makin kuat, makin lama makin sempurna. Sampai boleh berjalan. Boleh berambat. Boleh melompat. Boleh manjat. Itu yang Allah tegur manusia tu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, kata Allah ya. Macam mana komen ni boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Macam mana komen ni boleh ingkar dengan perintah Allah Ta'ala? Dan kamu asalnya apa tak ada? Amwata, mati. Orang mati apa dia? Orang mati. Tak tengok orang mati mana? Mata tak boleh tengok lagi, telinga tak boleh dengar lagi. Lidah tak boleh cakap lagi. Tak boleh bergerak lagi. Bangkit tak boleh. Makan tak boleh, apa tak boleh. Itu orang mati. Fa ahyaakum, dan aku hidupkan kau. Hidup kita. Daripada perut mak kita tu, kita hidup. Baru boleh menangis. Boleh menyusu. Boleh tengok yang dekat-dekat. Lepas tu, boleh merangkak. Sebelum merangkak, nyusuk dulu. Dia baru merangkak. Lepas tu, duduk. Duduk dulu baru merangkak ya. Bangkit duduk dulu, tu baru merangkak. Lepas tu, boleh bangkit berjalan. Jalan macam mana? Berjalan macam mana? Tatih jalan. Ya ke tak? Jalan jatuh. Macam saya berjalan sekarang ni. Tatih lah. Dia kembali jadi kanak-kanak.
Kemudian boleh merambat. Boleh berlari. Boleh melompat. Boleh manjat. Summa yumitukum. Kemudian dimatikan kamu. Dia mematikan kamu. Siapa dia tu? Tuhan lah. Summa yumitukum. Udah mati bukan mati terus. Apa jadi? Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan kamu semula. Udah mati esok hidup balik. Kenapa Allah hidupkan balik, perempuan? Kenapa Allah hidupkan kita balik? Untuk menerima balasan dari apa yang kita buat dalam dunia ni. Kalau kita buat baik, akan dibalas dengan kebaikan. Kita buat jahat, akan dibalas dengan kejahatan. Ya? Baik, balas baik. Jahat, balas jahat. Kalau Allah tak bangkitkan semula, kalau kita tak hidup balik, orang yang jahat tu, untunglah dia. Udah mati terus aja. Dalam dunia ni macam-macam dia buatnya. Merampak lah, ya? Membunuh lah, menganiaya orang lah, menipu lah. Dia mati, tak ada didakwa. Tak ada dihukum. Tidak dipaksa. Untunglah dia dalam dunia ni. Buat kesalahan, tak ada kena denda. Kalau dia untung maknanya Tuhan tak ada adil lah. Sedangkan kita tahu Tuhan itu maha adil. Nak menandakan keadilan Allah, hidup kembali. Kemudian dicek. Dihisap. Lepas dihisap, diberi keputusan. Nah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Lagi? Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebaikan walaupun susah zarah, dia akan dapat melihat. Apa saja kebaikan kita buat dalam dunia ni. Ya, kita akan nampak. Macam perempuan datang ngaji begini. Nah, esok nampak tu. Nampak kerja benar jalan di rumah. Pakai baju. Pakai pakaian. Naik motor. Ya, semua nampak tu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa buat kejahatan walaupun sebesar zarah akan diperlihatnya dan dibalas seumpamanya. Nah. Nampak? Buat jahat sikit aja, besar zarah. Esok akan nampak dan dibalas sewajarnya. Begitu ya. Sebab dihidup kembali. Summa yumitukum summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Kita akan berjumpa besok dengan Allah Ta'ala balik. Nah, kalau kita tahu kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala, berani kita nak melakukan maksiat. Berani kita nak ingkar. Berani kita nak derhaka. Kita akan berjumpa dengan dia betul. Allah tu siapa? Raja dari segala raja. Macam kita berhadapan dengan raja lah. Berani kita nak bergaru-garu depan raja? Perempuan, berani ke? Berani ke nolih ke kanan kata ke bawah ni? Depan raja depan ni. Contohnya saya tengah hajar ni. Ada raja depan ni. Sultan Razin Shah duduk depan ni. Berani ke saya nolih? Saya nak kata orang ni. Boleh? Mesti tumpuan betul-betul. Kalau kita makan depan dengan raja ya. Depan dengan orang besar lah. Siapa? Saya ada pernah lah. Zaman muda-muda dulu. Bukan depan raja. Tapi taraf raja lah. Depan raja di Hilir. Kami pergi ramai-ramai. Tahlil rumah dia. Saya lah jadi ketuanya. Jadi kami tahlil lah. Raja ada lah. Dia mentahlil sama. Dah lepas tahlil dia jamunya lah. Ada jamuan ya. Jadi makanlah. Saya mudah ketua. Tentulah depan raja makannya. Ya ke tak? Ketua. Bukan tu. Peserta biasa. Duduk jauh-jauh sana tau. Duduk jauh sana. Bila dijemput makan, dia punya cakap je ngam. Jauh. Saya depan raja. Jadi makannya?
Bang aja nyono kan? Gua mana nengok kau sana, dah. Pasal bang aja. Besok depan Allah betul lah. Lagi teruk ya. Raja daripada segala raja. Depan Allah besok ada skrin besar kata dia Ustaz. Itu nah. Skrin besar. Memanglah. Ada skrin besar nanti. Itu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Semua kan nampak? Skrin tu bukan orang dekat je nampak, orang jauh nampak. Ada video besar-besaran di akhirat besok. Dipanggil seorang-seorang tu. Sekarang kita akan melihat biodata sejarah hidup Haji Ibrahim. Keluar Haji Ibrahim. Bermula dari umur 15 tahun sampai dia padam. Ada titik satu. Kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Ya? Dia semayang, ada gambarnya. Dia ngajar, ada gambarnya. Dia baca Quran, ada gambarnya. Semua ada gambar. Yang baik-baik tu. Yang jahat? Ada juga. Dengan minum ekor ada. Tapi kalau dia dah dapur, dosa datang pun tak ada. Taubat. Kalau dia taubat, tak ada ditunjuk. Kalau dia dah taubat tu Allah delete. Tahu delete? Ini tak ada taubat dah ni. Jadi segala kejahatan yang lakunya tu akan ditunjuk semula. Itu ada apa? Biodata besar-besaran. Tidak akhirat masuk. Jadi kalau kita sedar benda ini akan berlaku, berani kita nak melakukan maksiat. Berani kita nak keluar rumah tak bertudung. Berani kita nak ngumpat. Berani kita nak mencuri. Berani kita nak seorang-seorang makan di rumah. Belum puasa. Padahal kalau kita buat begitu orang tahu ke tak? Kita di rumah makan seorang-seorang di dalam rumah kita, orang tahu ke tak? Ini latihan supaya kita ikhlas semata-mata kerana Allah. Pada orang tahu ke tak? Tak tahu dia orang. Kalau saya balik ke rumah makan, tak tahu. Betul? Belagak macam puasa begitu. Siapa tak tahu ya? Itu latihan Ramadan tu supaya kita dilatih supaya menjadi orang yang ikhlas. Supaya dapat kita nanti dapat pahala ikhlas. Kerana ikhlas tu diperintah oleh Allah Taala ya. Itu dia. Tapi selalunya manusia ni lupa. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhan mereka lupa. Dia datang dari mana? Itu yang ke-8 ya, yang ke-6 ya. Yang ke-7. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri akan yang demikian itu. Semua akan nampak tu. Wa innahu ala zalika la syahid. Syahid tu menyaksikan. Sebab kita nak mengucap sebab apa? Ada sebut asyhadu dah. Itu asyhadu tu penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang kusembah melainkan Allah Taala. Itulah syahid. Ini pun menyaksikan juga. Apa saja kita buat, kita akan menyaksikan besok di akhirat. Wa innahu ala zalika la syahid. Sesungguhnya dia iaitu Allah, Tuhan, atas segala apa saja dia nampak. Kerana sifatnya apa? Sifatnya basar. Apa itu basar? Melihat. Jauh pun dia nampak, dekat pun dia nampak, besar pun dia nampak, kecil pun dia nampak. Terserlah pun dia nampak, yang tersembunyi pun dia nampak. Yang tersimpan pun dia nampak. Yang tak tersimpan pun nampak juga. Apa saja pun dia nampak. Malahan yang dalam hati kita ni, Allah nampak kita. Apa yang terkandung dalam hati kita ni, Allah nampak tak? Nampak, saya ngajar ni. Allah nampak tak apa yang dalam hati saya? Kalau ada riak, Allah nampak tak? Kalau ada ujub, Allah nampak tak? Kalau ada takabur, Allah nampak tak?
Kalau ada hasad dengki Allah nampak tak? Semua Allah nampak ya. Jadi mana lagi? Wa innahu ala zalik itu atas benda itu. Atas yang pun benda itu ya. La syahid dia dah akan nampak. Ada apa saja yang kita buat dalam dunia ini dinampak oleh Allah Taala. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri semua dinampaknya. Nah, akan yang demikian itu dan yang ke-8 ia menjadi bakhil. Yang 7 tadi ya. Dia menjadi bakhil. Dia menjadi bakhil kerana terlalu sayang kepada harta. Ya. Wa innahu la yuhibbul wa innahu li yuhibbul khairi la syadid ya. Wa innahu li hubbil kan yu tak ada dia tak ada. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Nengok pun salah baca juga. Padahal baca hafal ni. Memang hafal pun. Tapi ngajar tengah orang ramai ni. Dah boleh hilang. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dia sangat suka kepada harta-harta yang ada. Ya? Itu bakhil. Bakhil itu sifat baik ke sifat jahat? Sifat mahmudah ke sifat mazmumah? Sifat mazmumah. Jangan bakhil, jangan kerkut. Karena apa saja yang kita miliki itu sebenarnya siapa punya? Allah yang punya, bukan kita punya ya. Nah, semua Tuhan yang punya. Kita ni hanya sebagai penyimpan amanah saja. Jadi mesti kita gunakan apa saja di jalan Allah. Jangan bakhil. Yang kerkut. Nabi kata apa? Wal bakhilu ba'idum minallah. Ba'idum minan nas. Ba'idum minal jannah. Wa qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Apa tu jauh dari Allah? Jauh tu orang artinya jarak jauh. Apa tu jauh? Jauh dari rahmat Allah. Allah tak bagi rahmat pada dia. Kalau orang bakhil. Tak dapat rahmat. Nah, lagi ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Siapa nak berkawan dengan orang bakhil, angkat tangan. Angkatlah. Asli kita menerima aja. Dia tak pernah bagi apa-apa. Kita aja ngantor dia bakal lah, ngantor dia lauk lah, ngantor dia gula lah, ngantor dia pengat lah pakai hari-hari. Tapi dia tak pernah. Bekas pun tak pulang balik. Jadi sudahnya lama-lama seronok tidak dia berkawan dengan kita. Dia seronok lah. Kita seronok kawan dengan dia. Kenapa? Kerana bakhil. Kelekut. Pembeli itu tak ikhlas lah Ustaz. Ya. Yang pembeli itu tak ikhlas. Itu suruh ikhlas tu. Suruh ikhlas. Biar dia lantak lah. Dia tak bagi dia kelekut kita. Jangan jadi kelekut. Sebab Rasulullah bakhil ke tak? Paling pemurah siapa? Rasulullah lah. Walaupun dipaksa. Pada satu hari Rasulullah sedang berada di masjid. Datang seorang badui, Arab badui. Bawa unta. Nengok Nabi, ditariknya selendang Nabi tu. Selendang tu yang atas kepala, atas sorban tu. Apa ada nama selendang. Selendang tu kebetulan dibuat daripada kain yang kasar. Dia tarik yang kuat tu, bertekah lah, berbikah. Tahu berbikah? Tanda tu. Macam nak luka lah, tu tak luka lah. Merah. Nabi tu putih kulitnya ya. Ada bekas. Kata orang Perak, tikah lah. Ada tikah di lehon tu. Dekat-dekat nak keluar darah. Sahabat pun marah lah. Nabi tahan, jangan. Lepas tu dia tanya, kamu nak apa wahai orang Arab?
Kata di Badui itu, aku hendakkan harta yang kamu miliki yang bukan kamu punya, bukan ayah kamu punya. Penuhkan unta aku ni dengan barang-barang yang kau hendak ni. Udahlah ditarik sakit Nabi tu. Minta pula benda barang. Apa yang kamu ada ambil. Letak atas unta aku ni. Tak ada Nabi marah. Oh, ambil yang barang tu. Letak atas unta Nabi tu. Sampai penuh. Bila penuh apa? Sudah cukup ke kamu? Tak cukup lagi kata dia Arab tu. Banyak lagi kata. Nabi pun pergi balik ke rumah. Ya, rumah Nabi tu di masjid dia. Bukan jauh. Dia pun ambil. Sampailah penuh unta tu. Lepas tu cukup kan? Cukup. Kata dia orang Arab tu ya. Lepas tu dia panggil Nabi. Wahai saudara, kamu tadi telah melakukan sesuatu yang menyebabkan sahabat aku ni marahkan kamu. Mereka tak senang tengok kamu. Boleh tak kamu pergi jumpa sahabat aku balik? Kamu ceritakan kepada mereka supaya mereka sejuk daripada melihat kamu. Ya? Sejuk dengan melihat kamu. Ya? Oh, boleh. Dia pun pergilah. Dia khabar pada sahabat apa? Sebelum aku datang tadi, orang yang paling aku getik, orang yang paling aku benci, ini dia orang ni. Nunjuk kan? Nunjuk kepada Nabi. Ya. Paling aku getik, paling aku benci. Ini orang ni. Sekarang ini, orang yang paling aku kasih, yang paling aku cinta, ini dia orang ni. Jadi maknanya dia, dengan akhlak Nabi itu menjadikan dia daripada benci kepada kasih. Ya? Ini adalah orang yang paling aku cintai katanya. Dan sebelum ini, bandar yang paling aku getik, yang paling aku benci, ialah bandar ini. Nanu Madinah. Ya? Tapi sekarang, inilah bandar yang aku paling suka. Dengan itu baru sejuk sahabat. Ya? Padahal sahabat marah, geram. Nak mukul dia. Tapi tahan Nabi. Itu dia. Menandakan apa? Nabi paling yang tidak kedekut. Paling pemurah. Sebab dipuji Nabi tu. Ya. Ajwada bil khair karihil mursalah. Nabi itu membuat kebaikan seperti angin kencang. Tahu angin kencang? Ya, kalau angin kencang lah, macam mana? Merkan apa? Betabodan je, terbang. Angin kencang, macam itulah Nabi. Dia bagi ambil, tak ada langsung kedekut. Lepas tu dia itu disuruhnya kita tu menjadikan bagi dia sebagai contoh. Jadi jangan jadi kedekut. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kamu ni itu kedekut aja katanya, ya. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Nombor 9. Tidak mahu mengetahui bagaimana keadaannya bila dibongkar dari kubur. Kita bangkit dari kubur tu macam mana? Tak tahu, lantaklah. Dah mati, dah jadi hancur, dah jadi debu. Padahal kita bangkit dari kubur macam mana? Puan-puan? Macam mana kita bangkit dari kubur esok? Ada yang bangkit apa? Muda daripada di dunia ni. Bangkitnya sekitar umur 30-an. Sempurna kejadiannya. Cantiknya pun sempurna. Nah, ada yang cantik kalau perempuan secantik Siti Zulaikha. Kalau lelaki secantik Nabi Yusuf. Itu untuk orang-orang yang menjadi ahli syurga. Tapi ada yang dibangkitkan seperti binatang yang perangai diamalkan dalam dunia ini. Ada orang bangkit seperti serigala. Ada orang bangkit seperti anjing. Ada orang bangkit seperti harimau. Ada orang bangkit seperti ular. Ada orang bangkit seperti babi pun ada. Seperti kaldai pun ada, seperti babi pun ada. Ya? Hendak yang mana? Yang mula-mula tadi ke hendak sekarang ni? Nak bangkit macam mana? Seperti yang mula-mula tadi. Ya?
Jadi yang orang yang kafir ni, manusia-manusia ni tak teringat. Tak tahu bahawa dia bangkit macam mana besok. Patutnya kita bersedia lah, kita nak bangkit seperti apa. Lebih muda daripada sebelum ini. Umur 30-an. Walaupun dia mati umur 80. Itu dah ya. Dia tak ada fikir apa bangkit dari kubur ni, macam mana kejadian dia. Tidak mahu mengetahui sebagaimana keadaannya bila dia dibangkitkan dari kubur, dari kubur. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Dia tak ada mikir kenapa apa akan jadi pada dia bila bangkit dari kubur. Wa khusila ma fis sudur, apa tu ya? Yang ke-10. Wa khusila ma fis sudur, apa tu ya? Dan dibukakan segala yang tersembunyi di dalam hatinya. Apa yang dia ada itu semua tersembunyi. Dia marah seseorang, dia ketik seseorang tersembunyi, keluar balik. Segala rahsia-rahsia dalam hati dia itu Allah tunjukkan baik. Bukan Allah je nampak. Semua orang nampak. Bakhiannya Allah nampak, marahnya Allah nampak, hasad dengkinya Allah nampak, semua Allah nampak. Allah nampakkan kepada kita. Dia lupa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hati kita ni nak jaga juga. Mesti sentiasa ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sentiasa syukur kepada Allah Ta'ala. Sentiasa sabar. Sentiasa redha. Kerana Allah akan tunjukkan kerakusan dia. Allah akan tunjuk di akhirat besok. Ketidaksabarnya dia tu. Pernah saya cerita sini. Saya berteduh bila hujan. Naik motor. Berteduh lah satu tempat. Depan kedai lah. Ada satu orang situ. Kenal lah. Sembang lah kami. Sembang. Dia menceritakan kejahatan orang lain pada dia. Dia buat saya begini. Cerita. Aku hujan. Saya berkabur pada dia. Atas sabar je lah. Kata saya tau. Ditengkinnya saya balik. Apa katanya? Sampai bila nak sabar katanya. Tahu tak? Sampai bila nak sabar? Ada tak orang cakap apa tu? Saya jawab sampai mati lah kata. Bila dengar sampai mati baru diam. Baru tak cakap kita. Allah hendakkan kita mati membawa hati yang sabar. Allah hendakkan kita mati membawakan hati yang syukur. Allah hendakkan kita mati membawa hati yang tawadhu'. Allah hendakkan kita mati membawa hati yang redha. Itu yang Allah hendak. Jangan mati membawa hati yang dengki. Jangan mati membawa hati yang pemarah. Jangan mati membawa hati yang tak berkenan dengan orang dan sebagainya. Ada 3 golongan tak akan dapat mencium bau syurga. Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang derhaka kepada ibu bapaknya. Dan yang ketiga, orang yang memutuskan silaturahim. Tak tegur dengan orang tu. Sahaja. Jumpa tak nak negur. Minta maaf ke tak? Dia takkan dapat masuk syurga. Itu yang ke berapa tadi? Yang ke-10. Wa khusila ma fi sudur. Allah nampakkan apa yang ada dalam hati dia. Yang ke-11. Sesungguhnya Tuhan amat mengetahui hal ehwal mereka di hari itu. Allah tahu. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Tuhan kamu kepada kamu pada hari itu semua kan dia tahu, dia nampak dia tahu apa yang berlaku pada kita. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Itu dah sebelah ayat. Allah nampak aja. Ditunjuk pula tu. Bukan dia nampak je, dia ditunjuk pada kita pula tu. Jadi kita bersedia lah kerana benda ni akan berlaku. Mau ke tak mau ke, sedia ke tak bersedia ke, taat ke tak taat ke, dia pasti akan berlaku juga ya.
Baik. Allah menyuruh manusia memikirkan segala nikmat. Segala nikmat. Coba. Pemberiannya, ni tu huruf besar. Ngata siapa? Siapa bagi nikmat? Allah yang bagi. Pemberiannya yang amat banyak. Nikmat banyak ke sikit? Itu baru 1% tu. Punya banyak. Allah dah khabar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, saya tiada terkira oleh kamu. Banyak. Padahal 1% baru tu. Ya. Tapi kita tak sedar, tak perasan. Kita tak sedar nikmat sebagai nikmat. Bila sedar? Bila sedar? Bila dah hilang. Baru sedar. Nikmat melihat. Tengok saya ni pakai tos solat ni. Patutnya tak payah tos solat lah, nampak je kan. Ini terus tak nampak. Udah baru sedar kehilangan nikmat. Nikmat apa mata tu ya. Dah tak apa nampak baru sedar. Udah hilang baru nampak. Bila sedar nikmat telinga, boleh dengar. Bila dah labang. Bila sedar nikmat makan, bila dah tak lalu makan. Baik aja. Telan-telan tak lalu, telan-telan tak lalu. Padahal tengah model tu, oi, lantak aja ya. Ni baru sedar. Bila sudah nikmat boleh berjalan? Bila dah lumpuh. Dah berjalan tak lalu macam. Baru sedar. Bila dah hilang nikmat tu baru sedar Itu sebab orang lumpuh tu biasa duduk di mana? Di anjung rumah dia, depan rumah tu ya, di anjung je duduk. Tengok orang lalang je. Negor tu, mana tu je? Masjid ke? Katanya. Pergilah katanya. Pakcik dah tak lalu, makcik dah tak lalu je. Tengah lalu pun tak siap. Itu dah baru hilang, ya, sudah hilang baru terasa nikmat tu, baru perasan. Baik. Mandra. Di antara pemberian itu ialah merupakan kuda-kuda. Kuda-kuda tunggangan yang mereka pergunakan di dalam perang berhadapan musuh-musuh mereka. Itu ni antara nikmat, ada kuda lah, ada kenderaan. Kita sekarang ni tak ada kuda lagi dah. Di antara nikmatnya apa? Kenderaan lah. Motor, boleh datang naik motor, boleh datang naik motor, boleh datang naik basikal. Itu nikmat lah kata ya. Zaman tu kuda. Itu nikmatnya. Dengan harinya yang cepat. Dengan larinya yang cepat. Dengan larinya yang cepat. Sehingga mengeluarkan api dan debu. Dalam lari cepat keluar api. Tapak tu ada ladam ya. Kena batu terpocik bunga api ya. Dan debu pun berterbangan. Menyerang musuh-musuh secepat kilat, macam kilat dia menyembang ya, punya laju. Orang tekan berselo-selo. Mesti nak laju, nak pantas, tangan pembatas, tepat jenikamnya dan sebagainya. Dengan secepat kilat. Lagi apa? Untuk mempertahankan keselamatan mereka dari serangan musuh-musuh. Musuh-musuh pun betul juga. Kalau kita slow, musuh lebih laju dulu kita, matilah kita dalam perangan ya. Ya, dari musuh-musuh. Dengan larinya yang cepat sehingga mengeluarkan api dan debu. Ya.
menyerang musuh-musuh seperti kilat, macam kilat. Lagi untuk mempertahankan keselamatan mereka dari serangan musuh-musuh mereka. Dari orang kufar tu ya. Dan Allah berikan kepada mereka harta benda. Harta benda di dunia ni. Allah bagikan mereka harta benda dan rezeki yang banyak. Banyak dah kata kita. Kita ni banyak dah kata. Banyak lah. Saya mentokar je ada duit. Walaupun dah buruk. Ada juga mentokar. Motor satu. Dulu Sika dia dah tak tahu mana pergi Sika. Dulu Sika mana? Dia tak tahu mana lain. Itu kereta lah tu. Semua kereta yang kita miliki itu akan ditanya kembali oleh Allah Ta'ala. Ya? Ada tak? Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang apa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia itu. Semua akan diambil kira oleh Allah Ta'ala. Ya. Tetapi mereka lupa berterima kasih kepada Allah. Lupa nak nyebut terima kasih Allah. Lupa ya. Karena kecintaan kepada harta yang diberikan Allah. Pada harta itu Allah yang punya, bukan dia punya sendiri. Yang diberikan Allah, mereka menjadi bakhil. Tidak mahu mempergunakan harta itu untuk membela agama Allah. Tak nak gunakan harta itu untuk membela agama Allah. Gunakan untuk dari dia aja. Pakai miskin tak pedulinya, dia biarnya aja. Anak yatim biarnya aja. Saudara-saudara yang merempat kita biar juga. Wazil qurba, jadi orang rapat-rapat tu kena jaga kebajikan mereka tu. Wal yatama, dan juga anak-anak yatim. Wal masakin, dan juga mereka-mereka yang miskin. Kena pelihara. Kewajikan mereka. Tapi kita orang bakhil, biarnya lantaklah komen. Lantak mampu lah tu peduli apa dak katanya. Tidak mahu mempergunakan harta itu untuk membela agama Allah. Mereka lupa bahawa nanti mereka akan dibongkar dari kubur-kubur, bangkit dari kubur, dibongkar dari kubur-kubur, akan dihidupkan kembali, hidup balik, bangkit dari kubur, hidup balik, kemudian akan dicek, dihidupkan kembali, akan dibongkar pula segala kejahatan-kejahatan yang mereka sembunyikan. Orang tak tahu, dia aja yang tahu. Tapi esok semua akan nampak. Sembunyikan. Tidak ada satu rahsia pun. Tidak ada satu rahsia pun yang tak akan dibongkar oleh Allah. Kerana Allah mengetahui seluruh rahsia atau isi dada mereka. Dalam dada pun tahu. Kalau dia rasa ketik dengan ustaz, tahu tak? Tuan tahu tak? Tuan tahu? Kalau ustaz pun ada ketik kepada orang, tahu tak? Ada ya. Tahu belakang. Semua Allah tahu belakang tu. Akan keluar belakang rahsia-rahsia tu. Jadi jangan, kena jaga hati. Itu orang yang puasa khawasul khawas tu, jaga hati dia. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Syukur kerana nikmat Allah. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Itu jaga hati betul-betul ya. Kita ni Allah. Kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mojo kita nak jadi kita. Boleh tak Allah dengan kita ni lain daripada kita? Boleh tak? Boleh benar ya. Semua manusia kaya yang bakhil. Manusia kaya yang bakhil. Tapi bakhil. Ya. Terpengaruh besar dengan ayat-ayat surah yang pendek ini. Surah yang pendek tapi semua terpengaruh yang pendek ini. Sehingga lenyaplah
kebakhilan mereka. Habis, tak ada bakhil lagi, jadi pemurah. Maka nakkan kasih sayang Allah, jadi dia pemurah. Mereka pergunakan seluruh harta, kekayaan yang mereka peroleh untuk membela agama Allah. Macam sahabat dulu lah. Ya. Omar 1/2 hartanya habis di belanja jalan Allah. Osman gitu juga 1/2 hartanya habis belanja jalan Allah. Ali tak ada apa-apa tapi habis jalan Allah juga. Masa yang ada, kekuatan yang ada semua digunakan jalan Allah. Abu Bakar berapa banyak baginya pada jalan Allah? Seluruh hartanya tu 100%. Bila Rasulullah minta sumbangan dalam peperangan Tabuk, kabur pada Abu Bakar, habis semua hartanya dia belanja jalan Allah. Ditanya Rasulullah kepada Abu Bakar, apa yang tinggal bagi kamu lagi wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar, cukuplah Allah dan Rasul itu sebagai peninggalan harta untuk aku. Cukuplah Allah dan Rasul itu. Yang lain tak payah apa-apa. Kata-kata tak ada guna pada aku. Rasul sendiri, malaikat pernah tawarkan. Malaikat tu, apa yang dia boleh buat dalam dunia ni? Dia tawar kepada Nabi. Boleh Jabal Quraisy tu, tahu Jabal Quraisy? Jabal Qubais ya, Jabal Qubais. Bukan Quraisy, Jabal Qubais. Boleh ditawar itu jadi apa? Jadi ambil aja lah. Tapi terima Rasul tak? Bukit apa? Jabal Qubais ya. Boleh jadi emas. Tapi tak terima Rasul. Dia tak nak kekayaan di dunia ni. Dia nak kekayaan di akhirat nanti. Itu Rasul ya. Padahal kalau dia dapat emas tu, gunung jadi emas macam. Kaya-kaya ada. Tapi dia tolak. Ya, semua manusia kaya yang bakhil yang terpengaruh besar dengan ayat-ayat surah yang pendek ini sehingga lenyaplah kebakhilan mereka. Mereka menggunakan seluruh harta kekayaan yang mereka peroleh untuk membela agama Allah. Bagaimana juga melaratnya mereka. Bahkan ada di antara mereka yang bersama anak isterinya tidak dapat makan. Tak dapat makan. 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari tak makan. Masih mengucap, masih sanggup memberikan sebahagian daripada makanan mereka itu. Apa? Makan berapa? Yang mereka dapat kepada orang yang lebih lapar. Berdapat kepada orang-orang yang tidak, orang-orang yang lebih lapar daripada mereka. Rasulullah khabar, kalau ada orang datang, layan mereka sungguh-sungguh. Kalau tetamu tu layan betul-betul. Ada seorang betul lah. Dia yang ni musafir. Rasulullah, siapa sanggup bagi musafir ni makan malam ni katanya. Jadi ada seorang sanggup. Bawa ke rumah. Bawa ke rumah, balik ke rumah tengok. Tak ada apa makanannya. Yang ada hanya untuk dia dan anak-anak dan isteri-isteri itu aja. Lain tak ada. Tak apa kata dia. Kita jamu tetamu kita ni. Sebelum dia jamu tu, dipadamkannya lampu. Dia padamkannya pelita. Bukan pakai elektrik pun macam itu. Dan gelap makannya. Minta maklum minyak dah habis katanya. Padahal ada minyak. Makan yang gelap. Jadi dia dan isterinya dekat dengan tetamu tu. Bila makan apa? Dia buat pokok-pokok. Pokok-pokok nyekuh orang makan tu. Orang ngonyah. Tak macam-macam bunyi orang ngonyah lah. Ingat dia tetamu tu dia makan sama lah. Orang ni tak makan. Tetamu tu lah makan. Dia buat pokok-pokok aja. Sampai kenyang tetamu tu ya. Lepas tu baru dia angkat jemaah makanan tu. Kalau ada lebih makan lah. Kita tak tahu ada lebih ke tidaknya. Tapi dia lebih mengutamakan tetamu daripada diri dia sendiri. Itu sahabat dulu ya.
Sikit lagi tuan-tuan. Bangsa Arab pengikut-pengikut Rasulullah menjadi satu bangsa yang amat suka menolong sekalipun mereka sendiri yang sebenarnya dalam keadaan melarat. Macam itu tadi lah. Yang melarat. Dalam keadaan melarat pula. Beribu, ya betul. 1001 ya. Doktor yang banyak tu. 1001 cerita, banyak ceritanya. Dan kejadian tentang ini. Bacalah biografi Rasulullah dan para sahabat beliau. Keyakinan akan kehidupan di alam akhirat menjadikan mereka pemurah, penolong, menjadi super sosialis. Super sosialis artinya memikirkan orang lain je, bukan diri dia aja. Sosialis itu dia bersatu untuk apa-apa semua apa masyarakat punya, bukan dia milik seorang-seorang, tak ada. Itu sosialis. Dia kira milik semua saja. Super sosialis. Lagi sosialis yang tak ada tara, tak ada bandingannya dan bandingannya. Tetapi setelah Al-Quran sudah tidak dibaca, kalau baca pun tak tahu mana, baca aja tapi mana tak tahu. Apa orang nyanyi Hindustan lah, nyanyi pandai, mana tak tahu. Ada tak orang pandai nyanyi baca mana tak tahu? Ada orang cakap no betul lah. Nyanyi pandai, ya ho janggeli kahai apa katanya? Apa tu yang som? Tak tahu. Cel Mary, sate hai Mary, hati. Apa mana ya? Siapa tak tahu? Itulah tak tahu. Nyanyi pandai macam itulah orang baca Quran. Dia tak tahu makna. Baca aja. Padahal maknanya Quran tu banyak maknanya. Sebagai apa? Sebagai pengajaran bagi kita. Patutnya perempuan bila baca Quran baca juga maknanya ya. Jangan baca begitu aja. Baca kita akan jumpa ayat bunyi apa? Wa man yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain bercara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dia tak nak rugi, ikut cara Islam. Semayang, cara Islam, pakaian, cara Islam, ekonomi, cara Islam, pendidikan, cara Islam. Kerana Islam itu lengkap. Itu baca-baca tengok, oh lengkap orang Islam ni. Ya? Kita akan baca, akan jumpa apa? Ayat yang apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Ya, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Jadi kita ikut Islam semua kerana tak nak rugi. Itu gunanya kita nak faham makna. Kalau tak baca gitu je, nyanyi pada tapi mana tak tahu. Keyakinan akan kehidupan di akhirat, di alam akhirat menjadikan mereka pemurah, penolong, menjadi super sosialis. Sosialisnya yang tak ada tara, tak ada bandingan dan bandingannya. Tetapi sesudah Al-Quran sudah tidak dibaca, dah baca pun dah tak kena tahu mana baca pun dah dan tidak dipelajari lagi. Hanya berdengung-dengung dengan berdengung-dengungkan dengan lagu-lagunya. Lagu Quran hebat, teranumnya seserap, tapi tak tahu mana, tak lama pun. Dia berdengung-dengung dan dilagu-lagukan saja, maka mereka kembali bakhil, balik jadi bakhil kerana sudah tipis kepercayaan terhadap akhirat. Dia tak teringatkan akhirat langsung. Bukan tak percaya, tak teringat langsung. Jadilah dia bakhil, jadilah dia rakus, jadilah dia tamak dan sebagainya. Baik.
Akan datang kita baca surah Abasa wa Tawalla ya. Akan datang. Nah. Untuk pagi ini cukup sekadar itu. Cukup tak? Hai, udah dekat pukul 11 dah mana? Patutnya berhenti 10.30. Udah dekat pukul 11. Baik. Cukuplah sekadar itu ya. Saya baca surah apa? Al-Adiyat tadi ya. Akan datang kita baca Abasa wa Tawalla. Menandakan Rasul itu sentiasa menyampaikan apa saja. Walaupun kena diri dia sampaikan juga. Nah, nanti kita akan baca insyaAllah. Kalau tak padam lah. Kalau padam, cari ustaz lain. Banyak ustaz lain lagi. Okey, sekian dulu. Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak tanya? Nak tanya tak? Ya, sila. Kadang-kadang saya ada juga orang yang membuat pernyataan. Dia tidak pernah memberitahu anaknya atau menyebut melarang anak menyebut perkataan kafir. Saya pun heran juga kan ada zaman ini yang mengatakan tak boleh. Apa pendapat saya? Agaknya kalau dia baca Quran, gimana? Ya, qul ya ayyuhal nun muslim. Ya, betul kan? Dia nak baca Quran. Maknanya seolah-olah dia tak pernah baca Quran ada rumah. Patutnya dalam Quran banyak kata kafir. Auraidahnya. Man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ada tak? Qul ya ayyuhal kafirun. Dan sebagainya. Jadi Quran pun sebut, Allah pun sebut, kenapa kita tak boleh sebut? Jadi itu arahan-arahan yang tak boleh diterima dah. Arahan jenis itu ya. Kerana melarang nak jaga hati orang-orang bukan Islam langsung. Mereka tak jaga hati kita. Ada tak mereka jaga hati kita? Ditulisnya nama Allah daripada stokin. Itu juga. Nanti kita beli balik. Di Eropah tu banyak tau lantai-lantai tu ditulis ayat-ayat Quran. Lantai-lantai tu dia kacak-kacak orang lah. Ada tulis Allah, ada tulis Muhammad, ada tulis macam-macam. Di bangunan-bangunan yang macam-macam di Eropah tu. Dengan khat-khat yang cantik-cantik. Kita pun lalu kacak kalimah Allah, kacak kalimah Muhammad, kacak kalimah Abu Bakar dan sebagainya. Di Eropah banyak apa itu. Ini saya cerita ni siapa? Dr. Harun Din ceritakannya. Cukup banyak di Eropah. Saya bukan ada pergi Eropah pun, ada pergi lah tapi bukan semua tempat pergi ya. Itu kadang berlaku. Nak jaga benar hati orang kafir tak nak jaga hati kita. Jadi itu arahan yang tak logik aja bagi saya. Tak ada apa, jangan ikut lah tu letaknya. Sebutlah kafir. Apa salah? Okey, lagi? Ustaz nak tanya kan, tadi kan masa di akhirat nanti diperlihatkan kan kepada kita, ditayangkan apa kejahatan yang dibuat, apa kebaikan. Tapi saya nak tanya kan, pada masa itu kan ke masing-masing kita pun kita waktu bergiliran takut. Adakah kita perlu nak tengok yang orang lain punya? Adakah perlu? Tak, bukan maksudnya kan kadang-kadang bila ditayangkan kan ada masa itu kan ke manusia tu hanya dia fikir tentang apa tentang nasib diri dia. Tak peduli dengan apa-apa yang ditayangkan. Dia kira dia aje lah. Memang tak ada kira orang lain. Dia kira dia aje. Tapi dosa kita buat orang lain nampak. Ya? Orang nampak lah. Itu sebab punya madu dia akhirat besok. Habis gugur daging-daging muka tu. Tinggal tulang aja. Kenapa? Kerana nampak maksiat-maksiat kita tu ditengok oleh semua manusia. Yang tengok semua tengok tau. Datuk Seri Anwar Ibrahim tengok. Dr. Azizah tengok. Rafizi Ramli tengok. Kalau kita ada dia tengok kan. Tengok. Nampak semua. Itu yang malunya kita di hadapan Allah tu. Habis. Tak boleh dipadamkan. Boleh padam sebelum matilah. Gimana? Taubat kepada Allah ya. Bila taubat apa jadi? Segala dosa-dosa kita tu akan dipadamkan oleh Allah. Allah delete. Macam inilah handphone dia boleh delete tak?
Boleh dilihat perkara-perkara yang ada dalam handphone ni. Macam itu lebih betul ya. Dipadamkan segala kejahatan-kejahatan kita. Mesti disuruh kita taubat. Taubat ni kita sentiasa kena buat surat taubat ni. Ya. Buat surat taubat dan sentiasa. Kena tengok syaratnya lah. Dia bukan itu teknikalnya je. Syarat nak taubat tu 3. Ingat ya Allah jenuh dah ngajarnya. Yang pertama menyesal. Yang kedua tinggalkan maksiat tu. Yang ketiga berazam takkan melakukan maksiat itu lagi. Ya itu taubat namanya. Dulu saat kita tak tutup aurat yang lengkap masa jahil dulu. Lepas tu kita dah tutup cover lah semua. Habis tak ada tunjuk. Tak ada gambar kita Tayang lagi dah. tak bertudung masa tu. Tak ada gambarnya lari 100 meter pakai seluar pendek. Pakai skirt lagi. Paskip pula lagi tu. Tak ada gambarnya apa. Cikgu yang melatih kita tu megang paha kita. Tang sini. Ada tak cikgu jenis apa tu? Kalau cikgu tu pun kena taubat juga ya. Lagi? Habis. Okey, selamat meneruskan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Selamat mudah-mudahan ya. Kerana kita ada 7 hari lagi aja. Bukan lama lagi. Kejap aja. Tengok dah pejam celik udah habis tu ya. Kaya lah kita. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.